020-100 saya nak menyentuh berkenaan dengan perancangan ekonomi. Dalam perbincangan bajet baru ini, peruntukan bagi perancangan ekonomi sebanyak daripada 112.5 juta 2023 naik kepada 155.2 juta 2024. Saya ingin mendapatkan maklumat berhubungan penekanan khusus kerajaan memkukuhkan perancangan pembangunan yang inklusif dalam memperkasakan agenda Bumiputera. Berkenaan perincian mengenai garis masa dan mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar, ia harus diberikan perhatian sewajarnya dengan matlamat untuk memberi pendedahan secara telus dan jelas kepada orang awam, termasuk penyelarasan yang akan dibuat dengan sumbangan tunai yang akan diberi tidak lama lagi kelak. Kita dah melihat kepada pelaksanaan subsidi bersasar ini. Kita tengok kepada rapid, MRT, LRT dan juga ERL di-enjoy oleh orang-orang asing, warga asing. Jadi kalau ini kita nak buat subsidi bersasar ini tanpa ada satu mekanisme yang jelas, maknanya benda ni akan berlaku lagi lah kebocoran, akan berlakulah leaking, akan berlakulah tata kelola yang tidak baik ataupun urus takbir yang tidak sempurna. Jadi saya minta buatlah libat urus, kaji sepenuhnya bagaimana untuk nak memberi subsidi bersasar ini, kerana kita nak cukai ini bayar oleh rakyat Malaysia ini dipulangkan balik full utilize dengan izin untuk digunakan oleh rakyat Malaysia ini. Jadi dengan itu saya selalu tekankan perkara ini adalah kerana penting untuk kerajaan memberikan pemahaman yang tepat berkenaan dengan satu-satu program kerajaan untuk disampaikan kepada rakyat. Saya harap tidak adalah syok sendiri ataupun denial syndrome dengan izin ketika mengumumkan sesuatu inisiatif tanpa memahami isu sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Selanjutnya saya ingin mendapat perincian mengenai garis masa pelaksanaan projek rintis dasar gaji progresif. Memandangkan kertas putih dasar gaji progresif ini hanya dibentangkan pada 30 November 2023. Apakah pendekatan? Tadi saya sebut, gaji progresif pun perlu diberi tumpuan yang terperinci supaya memberi kesan yang baik kepada ekonomi cycle negara yang akan mendapat pulangan hasil daripada perancangan syok dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Sebab gaji ini dia akan bayar cukai balik kepada negara, menjadi perolehan kepada negara. Ini akan memberi kemakmuran kepada kerajaan, kepada negara untuk agihkan balik cukai-cukai yang dibayar oleh oleh rakyat Malaysia ini. Jadi oleh sebab itu, apakah impak dalam polisi ini secara menyeluruh dengan mengambil kira kaedah pelaksanaannya yang bersifat sukarela serta bantuan daripada kerajaan dalam bentuk pemberian insentif tunai kepada majikan? Apakah pendekatan yang akan digunakan oleh kerajaan jika benar-benar ingin melaksanakan projek perintis dasar gaji progresif ini? Pembangunan wilayah ekonomi 00113. Seterusnya dalam konteks pembangunan koridor ataupun wilayah ekonomi yang mendapat sebanyak 933.9 juta pada 2024 berbanding 826.4 juta 2023. Maknanya berlaku peningkatan. Saya ingin melihat apakah bila peningkatan ini yang diluluskan dalam bajet peringkat induk baru ini ingin membangkitkan isu berkenaan kerana apa? Perincian mengenai projek-projek yang akan dibangunkan di bawah pembangunan koridor, khususnya wilayah ekonomi utara NCR dan juga wilayah ekonomi pantai timur ECER, yang mana memberi satu keberkesanan yang baik kepada infrastruktur negara dalam kedua-dua projek NCER dan juga ECER ini. Jadi kerajaan perlu penjelasan supaya projek-projek ini viable ataupun memberi manfaat yang terus kepada rakyat hasil daripada perancangan pembangunan untuk jangka masa panjang dalam pembangunan ekonomi negara. Oleh sebab itu, soalnya manakah komitmen kerajaan untuk merapatkan kesenjangan? Saya pun terpaksa kena ambil perkataan yang amat berhormat Tambun. Sepatutnya lopongan, ruang kesenjangan wilayah, sebab kadang orang kan faham sangat yang amat berhormat duk sebut bahasa-bahasa tu. Sebab dia kena diluluskan di Dewan Bahasa baru pakai. Okey, kesenjangan ataupun kelopongan wilayah merentas wilayah dan negeri-negeri menerusi pembangunan koridor ini. Apakah strategi kerajaan untuk memperkasakan agensi pelaksana koridor?
agensi pelaksana koridor ekonomi termasuk dalam projek berkaitan pengembangan rantaian makanan dan pertanian, seperti mengenal pasti tanaman baru untuk dipadankan dengan negeri-negeri yang terlibat. Datuk Pengurusi, tadi saya rugi 2 minit tadi. Jadi saya minta baliklah hak saya tadi pasal dia orang kacau. Jadi oleh sebab itu saya nak menyentuh 00600. Kemajuan guna tenaga manusia dalam konteks kemajuan guna tenaga manusia seperti butiran yang saya sebut di atas. Saya minta penjelasan lanjut berkenaan sejauh manakah sasaran penyertaan aktif tenaga manusia tempatan. Macam mana kita nak mengeksploitasi guna tenaga tempatan ni, pekerja tempatan ini dalam kategori pekerjaan mahir dan separa mahir, supaya kita mendapat capai untuk kita kurangkan pengangguran dalam pasaran pekerja dalam negara kita. Seterusnya, berapakah peratusan terkini tenaga mahir daripada negara luar yang menyumbang kepada sektor ekonomi negara termasuk expatriate dalam konteks kebergantungan kepada pekerja asing? Apakah rancangan kementerian untuk memastikan sasaran 15% pekerja asing atau lebih rendah di negara ini berbanding keseluruhan tenaga kerja dalam negara? Kerajaan telah meletakkan untuk mengurangkan sehingga 15% tenaga pekerja asing. Apakah sektor-sektor ekonomi yang dikenal pasti kerajaan untuk mempunyai kebergantungan tinggi kepada tenaga kerja asing? Kita tengok sektor mana yang kerajaan bergantung kepada pekerja asing. Jadi saya minta langkah proaktif ke arah mengurangkan kebergantungan tenaga pekerja asing ini dapat kita laksanakan dengan sebaik mungkin dalam perancangan bagi memulihkan ekonomi negara dalam masa jangka masa panjang. Saya bangkitkan isu ini adalah kerana berdasarkan plan kelonggaran penggajian pekerja asing, setakat ini hampir 2.7 juta pekerja asing berada di Malaysia, melebihi unjuran yang ditetapkan, yang legalized. Dengan izin, sepatutnya kerajaan mewujudkan satu plan untuk menggunakan tenaga kerja tempatan sedia ada sebagaimana keutamaan bukan tenaga kerja asing. Jadi apakah perancangan kerajaan dalam menangani isu yang kita sedang hadapi ini? Saya harap dalam jawapan ini kerajaan boleh menyediakan satu plan bagaimana kita nak menggunakan tenaga pekerja tempatan yang ada bagi menggantikan pekerja-pekerja asing yang mana melibatkan pengaliran wang keluar negara sangat besar. Ini juga kestabilan nilai mata wang negara juga merupakan elemen yang bersangkutan dengan kejatuhan wang Malaysia.